Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan yasum Asyura? Qala zaka saumu sanah. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi wa sahhahahu Al-Albani. Ada seorang lelaki tanya Nabi tentang puasa bulan Asyura, hari Asyura. Jawab Rasulullah, itu adalah pahala puasa setahun, iaitu setahun sebelum padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam dan bercita-cita nak puasa Tasu'a. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la in baqitu ila qabili la asumanna tasa. Jikalau aku hidup dan tahun depan aku akan puasa Tasu'a ataupun puasa yang sembilan. Akhrajahu Muslim. Ini satu. Manakala hari 10 Zulhijjah, iaitu hari para hujjat balik daripada pada Arafah, melalau dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di atas pengampunan Allah segala dosa-dosa bagi hujjat yang berdoa pada padang Arafah. Dalam nyamuk raya Idul Adha melahirkan kesukaan, kebahagiaan, kesyukuran dengan berhari raya bersama-sama pada hari yang ke-10. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yarfus walam yafsuq walam yafsuq kharaja min zunubi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa-siapa berhaji dan dia tidak buat amal keji dan dia tidak fasik, dosanya keluar daripadanya seperti budak baru beranak. Adapun pada puasa hari Arafah, diampunkan Allah 2 tahun, sebelum dan selepas. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, dengan taufik dan nikmat Allah sempurnalah segala amal soleh. 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah disunatkan berpuasa sunat muakkadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil fihi al-amalus salih ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah yawmal ashri min Dzulhijjah. Qala Allah fi kitabil karim wal fajri wa layalin ashr. Sebenarnya Nabi tidak ada hari beramal soleh padanya lebih kasih pada Allah lebih daripada hari yang 10 Zulhijjah. Hari 10 daripada bulan Zulhijjah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam Zulhijjah. Dihidupkan dengan siam dan qiyam. Ibadallah, apa kisah ini hari ini? Iaitu hari ini, hari 11 Muharram. Kemarin hari 10. Sebelum pada itu Tasu'a hari 9 Muharram. Yang sebelum pada itu tidak ada puasa dan kemudian pun tidak ada puasa. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kanat Quraisy yasumu Asyura wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum qabla al-hijrah. Daripada Ummul Mukminin Aisyah, Quraisy ataupun musyrikun Quraisy puasa Asyura dan Nabi pun puasa sebelum hijrah. Siang pada hari ini adalah ada pada syariat dulu, iaitu syariat Ibrahim Al-Hanifiyah. Orang Quraisy tidak ada baginya syariat, hanya syariat Ibrahim saja. Yang semua tidak keluar daripada syariat Ibrahim ilal Yahudiyah, kepada Yahudiyah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka seorang saja, iaitu Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal berada dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu fil jannah. Mati Waraqah bin Nawfal selepas turunnya Iqra.
Dan sebelum turunnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan pada manusia. Warakah mati belum ayat ni turun, iaitu ayat dakwah. Dan Warakah telah beriman dengan surah Iqra, dengan Iqra. Jawapannya setelah diberitahu bahawa Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh baca Iqra. Iqra, Iqra bismi rabbik. Apabila ditanya Warakah, jawapannya itulah namus kanamus Musa alaihissalam. Beliau beriman dengan ayat yang dimaksud. Dan dia belum dapat ayat ya ayyuhal muddatsir, lagi dah dia mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di Mekah hari Asyura dan Quraisy pun berpuasa dan mereka takdir hari tersebut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah, dapati al-Yahud berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah muafaqah dengan ahli kitab untuk melembut hati mereka. Di makian ahli Mekah belah rambut kepala dia tu dua, sebelah kiri sebelah kanan. Begitu Rasulullah dan sahabat-sahabat pun belah ada rambut dia ke kiri ke kanan supaya muafaqah dengan ahli kitab untuk melembutkan hati mereka. Manakala sampai ke Al-Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Yahudi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kenapa kamu berpuasa pada hari ini. Jawabnya, siyam hadzal yawm uhlika fihi fir'aun wa nujjiya fihi Musa. Yaitu pada hari ini dibinasakan padanya Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan disuruh sahabat-sahabatnya berpuasa. Juga kanak-kanak kecil semua berpuasa. Ini semua adalah pada tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama hijrah. Yakni Rasulullah mengikat di antara hijrah dan siam. Dengan yang demikian kejadian tersebut ada hubungan dengan hijrah. Yang paling heran dan kagum bagi mereka-mereka yang perhati kepada sejarah Nabi-Nabi, ternyata satu. Nabi Nuh berada di atas perahu bersama dengan mukminin dengannya. Maka Allah Ta'ala buka pintu langit, buka pintu bumi, menurun hujan dari atas, memacah air dari bawah. Perahu Nabi Nuh berumbang ambing di laut, di udara dan lautan air. Yang bumi dah tenggelam semua. Berhijrah ke sana ke sini selama 40 hari. Kemudian ditetapkan di pelabuhan Bukit Judi di India sekarang, kata orang. Itulah awal hijrah yang berlaku dalam dunia. Dua, di selatan Jazirah Arabiyah ataupun semenanjung tanah Arab, yaitu di negeri Yaman. Nabi Hud alaihissalam, beliau dan mereka yang beriman dengan beliau berhijrah dari kaumnya. Kemudian dibalik oleh Allah Ta'ala akan bumi dari atas bawah, bawah ke atas. Diazab 8 hari 8 malam. Itu hijrah yang kedua. Yang ketiga, Nabi Saleh alaihissalam berhijrah dari kaumnya setelah diizin oleh Allah berhijrah. Dan diazabkan kaumnya dengan sayhah, dengan kilat, dengan petir, dengan gugup. Yang berlakunya di Syam, utara Al-Jazirah Al-Arabiyah. Itu hijrah yang ketiga. Yang keempat di Mesir. Hijrah Musa bersama yang beriman dengannya dan diikuti tentera-tentera Fir'aun bersamanya sebanyak 900,000 nyawa. Kata kaum Musa setelah lari sampai ke Laut Merah, inna lamudrakun, kita akan sempat tentera-tentera Fir'aun. Tidak ada tempat lagi untuk kita nak lari. Jawab Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Tidak, sesungguhnya bersama aku Tuhanku, ia akan tunjuk jalan kepadaku. Ini keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Dan dari khitab inna ma'i rabbi, tidak dia khitab dengan kata inna ma'ana rabbuna. Adanya hidayat di situ. Apa sebab? Nanti kita akan jawab. Kemudian disuruh pukul dengan tukatnya laut itu
Maka terbelah 12 jalan. 12 lorong. Oleh kerana anak Yakub ataupun anak Yakub tu ada 12 sab, 12 orang. Tiap-tiap anak cucu Yakub ataupun tiap-tiap bani Yakub masuk lorong masing-masing 12 lorong sampai ke darat, iaitu sampai ke Babi Judah ataupun negeri Saudi di hari ini. Berhijrah dari Mesir ke semenanjung tanah Arab. Ini hijrah yang keempat. Setelah Fir'aun dan tenteranya menyeberang ke dalam laut, juga masih angkuh dan takabur lagi Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ama ra'aitum ya qaum, ama ra'aitum al-bahra fanfalaqa min haibati wa jalali kibriyai." Bukankah kamu nampak dia pecahkan laut kerana kehebatanku dan kebesaranku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dijadikan 900,000 nyawa makanan ikan dan hut. Illa malaikannya badan Fir'aun laknatullah sendiri. Firman Allah Ta'ala, "Fal yawma nunajjika bi badanika." Di hari ini kami menyelamatkan badan kau yang tak bernyawa, supaya dijadikan tauladan kepada orang-orang kemudian. Memang badannya, tubuhnya ditaruh dalam rumah mathaf dunia, diberi perlihatan bahawasanya beliau diazab Allah pagi dan petang sampai sekarang. Fir'aun disempak oleh laut ke darat mayatnya, dan mayatnya penuh dalam mulut dengan tanah liat. Subhanallah. Apa ini, tanya Nabi Musa. Nabi Musa tanya Jibril, apa ini? Jawab Jibril, "Inna Fir'auna istaghasa bika 70 marrah falam tughithu." Sesungguhnya Fir'aun minta tolong dengan kau 70 kali. Kau tidak tolong. Ia berkata, "Ya Musa, qad amantu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel." Ya Musa, qad amantu la ilaha illa amanat illa allazi amanat bihi banu Israel. 70 kali minta tolong dari Nabi Musa. Apabila sebut ya Musa yang terakhir, Jibril ambil tanah liat somak dalam mulut dia. Kata Musa alaihissalam, "Kenapa Jibril?" Jibril kata, "Khasyitu an yastaghitha billah fayughithu." Aku takut dia minta tolong Allah, maka Allah tolong dia. Kemudian Musa berjalan dengan kaumnya, berjumpa dengan kaum sembah pakai, sujud pada pakai, oleh kerana naz'ah jahiliyah ataupun naz'ah wasaniyah masih ada lagi dalam hati-hati mereka. Mereka berkata, "Ya Musa, ij'al lana alihan kama lahum alihah." Jadilah kepada kami Tuhan seperti mana dijadikan kepada mereka Tuhan. Di sinilah hikmat Musa yang berkata, "Kalla inna ma'i rabbi sayahdini." Tidak, sesungguhnya Tuhan bersamaku dan Tuhan akan tunjuk padaku. Yakni bukan Tuhan bersama dengan kaum Musa, kerana wasaniyah masih ada. Kemudian kaumnya sembah anak lembu yang dijadikan oleh As-Samiri dari emas. Setelah tinggal Nabi Musa untuk menajak Allah 40 hari di Bukit Tur Sina. Kata As-Samiri kepada kaumnya, "Inilah Tuhan kamu. Haza ilahukum." Kemudian As-Samiri ambil pasir bekas jejak langkah Jibril sewaktu Jibril bersama Musa di laut dulu, dan dimasukkan ke dalam gotong anak lembu dari emas itu, maka lembu itu bersuara boh. Setelah datang Musa alaihissalam selepas bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina, dan akhirnya dilontar lembu emas itu ke dalam laut. Kemudian turun ayat, "Innallaha la yaghfiru liqaumihi hatta yaqtula ba'duhum ba'dha." Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa mereka sehingga mereka membunuh setengah dengan setengah.
berperang sama sendiri. Wa iz qala Musa liqaumi, dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, ya kaum, innakum zalamtum anfusakum, hei kaumku, kamu adalah menzalimi diri kamu. Bittikhazikumul ijla, dengan sebab kamu ambil anak lembu sembah. Fatubu ila bariikum, maka taubatlah kamu pada Tuhan kamu. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah kamu diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum inda bariikum, demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, maka Allah Ta'ala terima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian selepas itu berlaku pembunuhan al-Yahud sesama sendiri, dan Nabi Musa alaihissalam membawa alwah yang tertulis pada batu-batu, yaitu kitab At-Taurah, dibentang kepada mereka, tapi juga mereka tolak. Di saat itu dia bawa awan yang hitam, wa zallalna alaikumul ghamam, dijadikan di atas kepala mereka. Kata Nabi Musa, khudhu ma atainakum biquwwah, terimalah kamu dengan paksaan. Lalu diterima setelah itu. Setelah itu apabila diarah supaya masuk ke Baitul Maqdis Palestin, juga ditolak, tak mau juga. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah. Dan ketika dijanji pada mereka itu dan diakakkan di atas kepala mereka tur, dipaksakan supaya mereka itu terima. Dan ketika dijanji dengan mereka, setelah dipaksa mereka terima, maka mereka berkata, qalu lan nadkhulaha li'annahum qaumun jabbarun, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis kerana di sana adalah kaum yang sangat kuat dan yang sangat zalim. Ahli Palestin adalah kaum yang kuat pada jahiliyah, dan ahli Palestin juga kaum yang kuat pada Islam. Kalau kita tengok mereka lawan pada seteru-seteru di hari ini, kita dapati ada mereka lawan dengan anak-anak batu daripada budak-budak, perempuan dan sebagainya, dengan alat senjata yang cukup canggih daripada al-Yahud. Itu menandakan kuatnya iman ahli Palestin. Allahumma ajil nasrahum, ya Allah, syukurkanlah, tolongkanlah pertolongan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Hasil perubahan masa ke semasa, berpindah al-Yahud daripada Palestin ke Al-Madinah. Dan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah, dan dihalau Yahudi Banu Qainuqa dan Yahudi Banu Nadir ke Khaybar, dan diizin Banu Quraizah kekal di Al-Madinah. Tak kala berlakunya selepas itu peperangan Khaybar, dapati ahli Khaybar tidak puasa pada hari Ashura, bahkan bersukaria, berpakaian baru. Pada hari tersebut telah berubah suasana. Manakala Banu Quraizah di Al-Madinah masih puasa pada hari Ashura. Jadi umat ini terbahagi kepada 3 bahagi. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. 1, ada kaum yang buat menyanyai diri sendiri, memukul kepala, memukul tubuh badan, memandikan darah, yang mendakwa bahawa hari ini, iaitu hari Ashura, adalah hari yang dimatikan Al-Husain, seperti mana diamalkan oleh kaum Syiah. Itu 1. Yang kedua, kaum yang bersukaria dengan makan minum, berpakaian baru, seperti diamankan oleh setengah kaum-kaum di hari ini. Yang 3, ahli sunnah, yaitu bersiam pada hari Ashura. Apabila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-9 Hijrah, ya Rasulullah, al-Yahud puasa pada hari Ashura, dan bagaimana kita orang mukmin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya menyalahi ataupun mukhalafah dengan al-Yahud. Faqala, la in baqaitu ila qabili la asumanna at-tasi'. Sesungguhnya jika aku sempat tahun depan, tak mati, aku akan puasa hari yang ke-9 ataupun Tasu'a. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah
Al-Muslimun dalam 3 hal. Orang Islam ada 3 hal. Satu, siam Asyura saja. Yang kedua, siam Tasu'a dan Asyura, hari 9 dan hari 10. Yang ketiga, siam Asyura dan hari 11. Mukhalafatan lil Yahud. Manakala hal yang keempat, tidak berpuasa, bahkan bersuka-suka dengan makanan, falaisa min ahli sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minaz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullah ghafarallahu lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa fa ahsana khalqah. Pujian-pujian bagi Allah yang menjadi makhluk sebaik-baik kejadian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Wa annahu la syarikalah, dan ia tidak disekutuai dengan mana-mana makhluk. Sama ada batu, pokok kayu, binatang dan manusia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasulnya. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Takwalah kamu pada Allah dan buatlah segala kebaikan, kamu akan selamat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Dan ketahuilah bahawa Allah menyuruh kamu buat satu-satu amal, dia mulai pada dirinya. Wasanna bi malaikati kursih, dan ia puji malaikat-malaikat yang suci padanya. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal mayyitin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang Islam, muslimin muslimat yang masih hidup dan yang telah mati. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, bikilah kami agama kami yang ia menjadi penyucian urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan bikilah untuk kami dunia kami yang ia padanya tempat cari makan kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan bikilah untuk kami akhirat kami yang ia akan menjadi tempat kembali kami nanti. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadilah waktu hidup kami untuk menambahkan kami segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah mati itu tempat kami berseronok dan terlepas daripada segala keazaban. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Mujibud Da'wat. Kaulah yang mulia, pemurah, pengampun, yang menerima segala permintaan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Astagfirullah.